mayat tu, ambil dia punya daging tu aja 2-3 hari tak siap. Semua dia kumpul dalam plastik tu, tutup semua masuk plastik hitam. Bag. Yang sangkut atas pokok pun itu ya ada lagi. Orang dah habis pungut, saya tengok atas pokok tu ada lagi. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So guys, korang apa khabar? Aku harap korang sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan dijauhkan daripada wabak COVID-19. Aku sebenarnya tak berapa sihat sikit hari ni. Aku minta maaf kalau penyampaian aku agak kurang efektif, tapi apa pun I'm trying my best untuk deliver this story to you guys, okay? Hari ni aku nak share satu kisah tragedi yang melibatkan sebuah pesawat Malaysia Airlines. Sebelum ni, Malaysia pernah digempakan dengan satu kes yang mana sebuah pesawat MAS MH370 telah hilang secara tiba-tiba. Pada masa tu memang kecoh satu dunia tentang kehilangan MH370 pada bulan Mac pada tahun 2014. Pada tahun yang sama juga, iaitu pada bulan Julai, satu lagi plane telah ditembak jatuh iaitu MH17. Tapi hari ni aku bukan nak highlight tentang kedua-dua pesawat ni. Tapi hari ni aku nak highlight sebuah case story yang sangat-sangat ngeri yang telah terjadi beberapa puluh tahun yang lepas. Dan pesawat ni juga berasal daripada company yang sama iaitu Malaysia Airlines ataupun dikenali sebagai MAS. Kes ni memang sangat-sangat ngeri yang mana penumpang dan juga kru dalam pesawat tadi tu semuanya hancur bersepai. So without wasting any time, let's get started. Pesawat yang aku nak share dekat korang pada hari ni adalah melibatkan sebuah pesawat MAS iaitu MH653 ataupun Boeing 737. Jadi pesawat ni telah terlibat dengan satu tragedi ataupun satu kemalangan yang amat dahsyat, dan kemalangan tadi dikenali sebagai tragedi Tanjung Kupang 1977. Pesawat tadi first time diterbangkan iaitu pada 12 September pada tahun 1972. Pada 21 September pada tahun yang sama, pesawat tadi ni telah dihantar kepada MAS sebelum Malaysia Airlines ni dilancarkan secara rasmi iaitu 10 hari sebelum MAS ni officially launch. And then setelah 2 tahun pesawat ni beroperasi, kejadian malang ni mula terjadi. Kalau ikutkan report, pesawat tadi ni telah diselenggarakan sekitar 20 hari bulan hingga 22 hari bulan Oktober 1977, dan pesawat ni telah pun diterbangkan selama 12,684 jam dan 44 minit semenjak pesawat tadi tu berkhidmat di MAS. Jadi pesawat 653 ni memang tak ada isu berkaitan masalah teknikal sebelum pesawat tadi tu terhempas. Kejadian yang amat dahsyat ni terjadi pada 4 Disember pada tahun 1977 iaitu sekitar 44 tahun yang lepas. Dikatakan flight MH653 ni sebenarnya kena hijack sebelum plane tadi tu jatuh terhempas. Kes dia sama macam kes MH370 yang mana pesawat tu pun kena hijack juga. Cuma yang bezanya kes yang MH370 ni hilang macam tu je, senyap, macam tak ada apa-apa kesudahan pada ending dia. Dan kes kehilangan MH370 ni macam seolah-olah sebuah kes yang sangat-sangat misteri. Tapi ramai yang percaya yang MH370 ni sebenarnya kan dia kena hijack, dan kesemua orang yang ada dalam pesawat tu termasuk kru memang dah tak ada dah. Wallahualam. Dan apa yang aku yakin, sebab apa kes tu tak didedahkan, maybe benda tu melibatkan keselamatan negara kita. Berbalik pula kepada MH653, masa pesawat tadi tu dirampas, pilot tu disempat bagi isyarat kepada menara kawalan di Airport Subang. Lepas tu dalam 20 minit macam tu, pesawat tadi telah jatuh terhempas di kawasan Paya Bakau di Kupang, Johor. Dipercayai plane tadi tu sebenarnya kan telah dirampas oleh sekumpulan penganas yang dikenali sebagai Japanese Red Army ataupun dalam bahasa Melayu dia Tentera Merah Jepun. Plane tu sebenarnya dia daripada Penang nak ke KL, dan plane tadi membawa seramai 93 penumpang serta 7 orang kru. Masa plane tadi tu dia kena rampas ataupun kena hijack, diorang memang tak landing dekat Airport Subang, melainkan diorang meneruskan perjalanan ke Singapura. Tapi at the end diorang tak sampai dekat Airport Singapura, tapi diorang ni jatuh terhempas dekat Kupang, Johor. Dalam kes ni ada seorang Menteri Malaysia, itu Menteri Pertahanan, yang turut terlibat dalam kejadian ni yang bernama Datuk Seri Ali Haji Ahmad. Disebabkan tak ada seorang saksi pun yang selamat dalam kejadian tu, jadi tak dapat nak dibuktikan kesalahan betul ke grup pengganas tu yang hijack MH653.
Sebelum aku teruskan kepada kronologi pada hari kejadian, aku nak cerita sikit lah tentang latar belakang pilot yang handle pesawat MH653. Pesawat tadi telah dikendalikan oleh pilot yang bernama GK Ganjur dan co-pilot dia yang bernama Kamarul Zaman Jalil. Ganjur ni sebenarnya seorang rakyat negara India. Kalau korang nak tahu hari kejadian malang yang mana pesawat tu crash, hari tu 4 Disember tu sebenarnya hari yang sama di mana dia kahwin dengan isteri dia 6 tahun yang lepas. Maksudnya pilot ni dia mati pada hari anniversary dia yang ke-6. Bagi aku benda tu memang sangat-sangat sedih lah. Menurut laporan, isteri dia memang dah tunggu Ganjur ni dekat rumah untuk celebrate anniversary dia. Tapi apa yang isteri dia dapat cumalah kabar kematian si suami dan bukanlah kepulangan si suami yang dinantikan. Pada tarikh yang sama ni jugalah Ganjur pernah mendapatkan lesen penerbangan dia buat kali pertama. Ataupun istilah lain, orang kata Ganjur ni dia dah dapat sayap dia. So pada tarikh pesawat tadi tu crash dekat Kupang, sebenarnya pada tarikh yang sama tu adalah hari yang bermakna buat Ganjur. Dan pada tarikh yang sama juga Ganjur ni telah meninggal dunia dalam keadaan yang sangat-sangat dahsyat dan ngeri. Manakala co-pilot pula berusia 25 tahun dan dia ni merupakan seorang alumni Royal Military College. Manakala kru pesawat pramugari-pramugara tu, dia orang memang masih dalam usia yang sangat-sangat muda, lingkungan 19 tahun hingga ke 25 tahun. So aku akan teruskan je kepada kronologi pada hari kejadian. 7.21 petang. Pesawat MH653 berlepas dari Penang dan menuju ke Kuala Lumpur dengan 93 orang penumpang serta 7 orang kru. 7.46 petang. Pesawat dah berada di ruang udara Batu Arang pada ketinggian 4,000 kaki. 7.47 petang, pilot kontak menara kawalan dan beritahu yang diorang ni akan landing dan menara kawalan reply yang diorang ni boleh landing dengan selamat. Pada masa ni juga ada satu lagi pesawat yang tengah tunggu untuk landing dekat airport Subang tu. So pilot yang pesawat kedua ni dia kontak pilot 653 tu. Dia tanya diorang ni ada masalah ke? Dan Ganjur jawab yang diorang memang ada masalah dalam pesawat. Lepas tu pilot pesawat yang kedua ni minta menara kawalan untuk siasat lebih lanjut dan cek keadaan pesawat MH653 ni. Lepas tu pilot MH653 ni reply, dia kata ada seorang hijacker dalam pesawat diorang. 7.49 petang, pilot MH653 beritahu diorang akan landing dalam masa 2 minit dan permintaan diorang telah diluluskan oleh menara kawalan. Selepas tu, pilot cakap diorang akan ubah haluan ke Singapura pula dan tak jadi landing dekat airport Subang. 8.5 malam. Pusat kawalan Kuala Lumpur pun menghubungi pusat kawalan Singapura dan memberitahu mereka tentang kejadian tu. Dan mereka meminta agar MH653 dibenarkan terbang pada ketinggian 21,000 kaki. And then pusat kawalan Singapura pun meluluskan permintaan pusat kawalan KL dan diorang benarkan MH653 ni fly pada ketinggian 11,000 kaki. Dalam seminit macam tu, MH653 ni dikatakan mula menurun. 8.12 minit malam, pusat kawalan Singapura bagi pelepasan untuk turun sampai 7,000 kaki. Bila diorang hantar mesej tu, tapi mesej tu tak diterima oleh pilot MH653. Dan pada pukul 8.30 malam, pesawat ni telah menuju ke arah Tanjung Kupang di Johor. Ada saksi yang cakap masa pesawat tu tengah menjunam jatuh, dia kata dia nampak pesawat tu dah meletup dekat udara dan semua lampu yang ada dekat dalam pesawat tu terpadam and then dia jatuh terhempas kat tanah dan meletup buat kali kedua. Tapi hasil siasatan telah menunjukkan yang pesawat tadi tu sebenarnya dia tak meletup pun dekat udara. Dia just meletup bila dia terhempas dekat tanah. Anggota penyelamat telah tiba pada pukul 10 malam setelah diorang mendapat laporan. Apa yang sangat-sangat menyayat hati, semua mangsa ataupun kesemua mayat mati dalam keadaan yang amat dahsyat. Badan diorang ni hancur bersepai. Ada yang tersangkut dekat atas pokok, ada yang berterabur dekat dalam paya. So maksudnya badan-badan diorang ni memang berkecai gila, bertebaran dekat mana-mana je. Lepas tu pula timbul lagi satu masalah yang mana diorang susah nak kenal pasti mayat. Kalau tak ada identiti diorang, macam mana diorang nak dikebumikan dengan cara yang betul mengikut agama masing-masing. Kemudian cebisan mayat telah dikutip dan dikumpulkan dan kemudian telah dikebumikan di perkuburan khas Jalan Kebun Teh di Johor. Selain itu juga polis ni jumpa beberapa pucuk pistol yang dipercayai pistol tu adalah milik penumpang. So 5 hari lepas kejadian iaitu pada 9 Disember, upacara pengebumian dilakukan mengikut agama masing-masing, agama Hindu, agama Islam, agama Buddha dan sebagainya. Manakala perampas tu pula ataupun hijacker tu dikatakan dia seorang je yang buat kerja gila tu dan identiti dia tak dapat dikenal pasti. Selepas 9 bulan daripada kes ni, siasatan ke atas kotak hitam MH653 didedahkan secara rasmi. So kalau ikut laporan, dikatakan pilot dan juga salah seorang kru telah ditembak mati sebelum pesawat tadi tu jatuh terhempas. Sebabnya dalam rakaman kotak hitam tu ada rakaman yang berbunyi 3 das tembakan dan juga rayuan suara pilot sebelum ditembak. Pada masa tu pilot tu sebut
Lepas tu ada pula suara strangers ataupun suara yang tak dikenal pasti yang menyebut, and then bunyi tembakan dilepaskan. So lepas daripada tembakan itulah pesawat MH653 ni dikatakan mula menjunam dan terhempas ke tanah. Dan memang tak ada letupan yang terjadi dekat pesawat tadi tu masa dia dekat udara. Ada juga satu kontroversi yang mana diorang kata pengawal peribadi Menteri Pertanian tu sebenarnya kan diorang ni ada pistol. Lepas tu pengawal peribadi dia ni tak nak serahkan pistol dia dan dia bawa pistol dia tu naik ke atas pesawat. Sedangkan perbuatan dia tu memang salah lah. Sebab kalau mengikut undang-undang, sebarang senjata api memang dilarang untuk bawa ke atas flight. Mungkin sebab itulah polis jumpa beberapa pucuk pistol yang dijumpai masa kejadian terhempas tu. So mungkin pistol-pistol yang polis jumpa tu adalah milik kepada pengawal peribadi Menteri Pertanian tu. Tapi jawapan kepada tentang kontroversi ni memang tak dapat dijawab. Kalau korang nak tahu, pesawat MH653 ni dinaiki oleh orang yang berjawatan tinggi ataupun orang-orang kenamaan. Dan salah seorang kenamaan tu adalah Duta Cuba yang datang ke Malaysia. So diorang percaya kes rampasan pesawat ni sebenarnya memang ada kaitan dengan orang-orang kenamaan tadi. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita ni? Bagi aku cerita ni memang sangat-sangat sedih. Yang mana MAS pada masa tu baru je mula beroperasi tapi dia dah ditimpa kemalangan. Yang orang kata dah ditimpa musibah dengan satu kejadian kemalangan yang amat dahsyat. Yang mana pesawat tu terhempas disebabkan di hijack. Dan kesemua penumpang tak dapat diselamatkan dan diorang mati dalam keadaan yang sangat-sangat ngeri. Dan marilah kita sama-sama berdoa supaya orang-orang Islam yang berada dalam pesawat tadi tu sekarang ni diorang berada dalam kalangan orang yang beriman, insya-Allah. And that's it for today, dan aku harap korang enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, dan jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.